Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Timbalan Presiden Parti Warisan Datuk Daryl Laking menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahwa partinya telah memeterai perjanjian pilihan raya dengan Barisan Nasional Sabah untuk menghadapi pilihan raya negeri yang ke-17 nanti. Laporan The Star memetik Laking sebagai berkata bahawa tidak wujud sebarang rundingan atas perjanjian antara Warisan dan BN Sabah mengenai pembahagian kerusi Dewan Undangan Negeri. Beliau turut menegaskan bahawa dakwaan itu hanyalah spekulasi menjelang PRN yang semakin hampir. Katanya lagi, saya mengesahkan bahawa tiada perjanjian pilihan raya antara Warisan dan Barisan Nasional Sabah maupun dengan mana-mana parti politik lain seperti yang didakwa dalam hantaran tersebut. Menurutnya, beliau menerima banyak panggilan dan mesej WhatsApp daripada pelbagai pihak termasuklah wartawan dan ahli parti yang bertanyakan kesahihan dakwaan tersebut yang mula tersebar melalui satu halaman Facebook. Laking menjelaskan bahawa perkara ini tidak pernah dibangkitkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi atau Biro Politik Warisan. Ini secara langsung menolak sebarang tanggapan bahawa parti itu sedang mempertimbangkan kerjasama politik bagi menghadapi PRN 17 nanti. Katanya lagi, hantaran ini hanyalah spekulasi, sesuatu yang biasa berlaku apabila pilihan raya semakin hampir. Tetapi persoalannya sekarang, benarkah Warisan tidak mempunyai sebarang perancangan untuk bekerja sama dengan mana-mana pihak? Jika mereka benar-benar mahu bertanding secara solo, mampukah mereka bertahan dalam lanskap politik Sabah yang semakin kompleks? Jangan lupa, PRN 17 bukan sekadar soal siapa menang ataupun kalah, tetapi siapa yang akhirnya akan berjaya mengekalkan kuasa dalam sebuah negeri yang terkenal dengan politiknya yang penuh kejutan. Dalam pilihan raya sebelum ini, kita boleh melihat bagaimana gabungan parti boleh berubah dalam sekelip mata. Warisan sendiri pernah menjadi parti dominan di Sabah selepas PRN 2020. Tetapi akhirnya kehilangan kuasa kepada Gabungan Rakyat Sabah GRS. Jadi apakah mereka benar-benar yakin dapat merampas kembali Sabah tanpa bergabung dengan mana-mana pihak? Satu perkara yang perlu kita lihat adalah kedudukan BN Sabah sendiri. Di bawah kepimpinan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, BN Sabah nampaknya semakin berpecah belah. Hubungan mereka dengan GRS tidak sekuat dulu, malah ada tanda-tanda ketegangan yang semakin jelas. Kita ingat lagi bagaimana Bung Mokhtar sering mengkritik kepimpinan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, yang kini mengetuai GRS. Jadi, jika BN Sabah sendiri sedang menghadapi krisis dalaman, adakah Warisan melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan sekutu baharu? Atau mungkinkah ini hanyalah satu strategi politik di mana mereka mahu melihat sejauh mana kekuatan BN Sabah sebelum membuat keputusan untuk berunding? Tapi kalau kita fikir balik, dalam politik apa sahaja pun boleh berlaku. Dulu kita tidak pernah bayangkan UMNO boleh bekerja sama dengan DAP dalam kerajaan perpaduan, tetapi hari ini itulah realitinya. Jadi kalau Warisan dan BN Sabah akhirnya duduk semeja dan berbincang mengenai pembahagian kerusi, adakah ini sesuatu yang mustahil? Atau adakah ini hanya strategi Warisan untuk menunggu masa yang sesuai sebelum mengumumkan sesuatu? Bercakap tentang strategi, kita juga perlu melihat bagaimana reaksi penyokong Warisan sendiri. Jika benar Warisan mahu bekerja sama dengan BN Sabah, adakah penyokong mereka akan menerima keputusan itu? Ramai penyokong Warisan masih melihat BN sebagai parti yang mereka lawan dalam PRN yang lalu. Jadi kalau tiba-tiba Warisan membuat keputusan untuk bekerja sama, adakah ia akan merugikan mereka dalam jangka masa yang panjang? Dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh lupa tentang peranan parti-parti kecil di Sabah. Parti seperti Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ataupun KDM dan Parti Cinta Sabah PCS mungkin tidak mempunyai pengaruh yang besar, tetapi dalam pilihan raya yang sengit, mereka boleh menjadi penentu kemenangan. Jika Warisan benar-benar
mahu mengukuhkan kedudukan mereka. Mungkin mereka perlu mempertimbangkan untuk bergabung dengan parti-parti kecil ini. Tetapi itu pun ada risikonya. Jika terlalu banyak parti dalam satu gabungan, perbalahan dalaman amatlah senang berlaku. Seperti yang kita lihat dalam beberapa gabungan sebelum ini, perbalahan dalaman sangatlah senang dan boleh berlaku. Jadi sekarang kita sampai kepada persoalan utama. Apakah sebenarnya strategi Warisan untuk menghadapi PRN17 nanti? Adakah mereka benar-benar yakin boleh menang dengan bertanding secara solo? Atau adakah ini hanya taktik untuk menutup rundingan yang sedang berlaku di belakang tabir? Satu perkara yang pasti, PRN17 Sabah bakal menjadi pilihan raya yang penuh dengan kejutan. Sekarang saya ingin dengar pendapat semua. Adakah Warisan benar-benar mampu bertanding secara solo dalam PRN17 nanti, atau mereka hanya menunggu masa untuk mengumumkan pakatan politik baru? Adakah Barisan Nasional Sabah dan Warisan mempunyai muslihat tersembunyi untuk melemahkan GRS? Siapakah yang akan menjadi kingmaker sebenar dalam PRN Sabah kali ini? Warisan, Barisan Nasional, atau mungkin parti-parti kecil yang lain? Apakah Warisan perlu kembali bersekutu dengan Pakatan Harapan di peringkat negeri bagi meningkatkan peluang untuk menang dalam PRN17? Jangan lupa tinggalkan komen dan kongsi pandangan Anda. PRN17 Sabah semakin hampir dan apa saja pun boleh berlaku. Adakah kita bakal melihat perubahan besar dalam lanskap politik negeri ini, atau adakah status quo akan kekal? Mari kita bincangkan. Tulis di ruangan komen di bawah, kongsikan pandangan dan pendapat Anda, ulaskan pendapat Anda, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk ulasan pada video kali ini. Terima kasih semua.